Para pelajar muda berpeluang meluaskan kreativiti dan pemikiran kritis mereka melalui aktiviti Brunei Kids Can Code. Aktiviti bersempena Brunei December Festival 2020 itu mendedahkan para pelajar tentang kaedah pengekodan dengan lebih menarik. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Semasa aktiviti tersebut, 31 pelajar berumur di antara 7 ke 12 tahun berpeluang menguji kemahiran dengan berdepan beberapa cabaran untuk menduduki tangga teratas. Terdahulu, para peserta telah menghadiri 2 bengkel bagi membiasakan mereka dengan kelengkapan dan kemahiran pengekodan di bawah bimbingan para mahasiswa Universiti Brunei Darussalam dan Universiti Teknologi Brunei. Melalui aktiviti tersebut diharap dapat memberi inspirasi kepada para belia untuk mempelajari kaedah pengekodan dan menjadi orang yang membawa pembaharuan pada masa depan. Sementara itu, Brunei December Festival 2020 juga dimeriahkan dengan forum seni antarabangsa. Forum diungkapkan oleh Hui Fong Art Gallery HAG, iaitu sebuah konsultasi seni tempatan yang ditaja oleh Baiduri Bank dengan kerjasama strategik Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Forum diadakan petang tadi di Ibu Pejabat Bank Baiduri, Kadong. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Forum buat pertama kalinya menampilkan beberapa orang speaker dari 10 buah negara melalui platform Zoom dengan perbincangan topik berkaitan dunia seni semasa. Para speaker juga mengongsikan mengenai tanggungjawab para penggiat seni dan bagaimana seni dapat membantu ke arah kemampanan alam sekitar. Mewakili negara, Hui Fong Eng, seorang penggiat dan pengusaha seni. Dari bulan Januari hingga hari ini, lebih 70 orang dicatatkan telah memeluk agama Islam di daerah Blaid. Jumlah tersebut bertambah hari ini apabila seorang lelaki berbangsa Cina melafazkan 2 kalimah syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah. Awang Nigel Yong Sin Hon, 25 tahun, kini dikenali sebagai Khazafi Javin bin Abdul Rahman. Hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Lera Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halpi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Majlis pengislaman berlangsung petang tadi di kediaman Awang Haji Musa bin Haji Adinin di Jalan Sungai Pandan, Kuala Blaid. Prestasi jualan runcit pada suku ketiga tahun 2020 di negara Brunei Darussalam terus menunjukkan peningkatan tahun ke tahun sebanyak 10.3% selepas peningkatan sebanyak 1.6% pada suku kedua tahun 2020. Jumlah nilai jualan runcit pada suku ketiga dianggarkan bernilai sebanyak 407.3 juta ringgit. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran akhbarnya menjelaskan peningkatan jualan runcit didorong oleh jualan peralatan komputer dan telekomunikasi yang meningkat sebanyak 42.2%, diikuti jualan peralatan elektrik dan peralatan pencahayaan isi rumah 28.2%, jualan di pasaraya 10.6% dan jualan di gedung serbaneka 9%. Peningkatan ini selaras dengan kenaikan permintaan domestik bagi barangan tertentu berikutan beberapa langkah yang dilaksanakan disebabkan oleh situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Bagi perkhidmatan makanan dan minuman pula menurun 1.6% berbanding suku ketiga tahun lalu. Jumlah hasil perkhidmatan makanan dan minuman pada suku ketiga tahun ini dianggarkan bernilai 84.5 juta ringgit. Penurunan adalah disebabkan pengurangan pendapatan lain-lain aktiviti perkhidmatan makanan sebanyak 31.4%, diikuti pendapatan kedai makanan segera sebanyak 1.5% dan pendapatan restoran 0.8%.
Berbanding dengan suku kedua 2020, hasil jualan runcit pada suku ketiga tahun ini telah menurun sebanyak 3.9%, terutamanya disebabkan oleh penurunan jualan di gedung Serbeneka sebanyak 9.4%. Manakala bagi perkhidmatan makanan dan minuman telah mencatatkan peningkatan 18.8% pada suku ketiga 2020 berbanding suku kedua 2020. Ini adalah terutamanya disebabkan oleh peningkatan dalam hasil aktiviti restoran sebanyak 24%. Laporan penuh mengenai indeks jualan runcit dan indeks perkhidmatan makanan dan minuman boleh didapati melalui laman sesawang JPES www.deps.gov.pn. Tiada kes jangkitan baru dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19, Kementerian Kesihatan maklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 152 dengan kes yang sembuh seramai 149 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 11 kes. 745 orang sedang menjalani pengasingan diri mandateri, manakala seramai 9,563 orang menamatkan pengasingan diri mandateri sejak Mac lalu. Sementara itu, 432 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 80,896 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Pelbagai program keusahawanan dikongsikan semasa kursus asas muamalat dan keusahawanan yang diadakan selama 6 hari. Laporan lanjut mengenainya menyusul selepas ini. Karnival Bahasa Arab dapat mewujudkan persekitaran bahasa Arab yang kondusif, memberikan kepentingan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, bahasa ibadat, bahasa ilmu dan bahasa tamadun kepada masyarakat, dianjurkan oleh Universiti Islam Sultan Sharif Ali Nisa dengan kerjasama Kedutaan Besar Arab Saudi. Karnival yang diadakan selama lebih 2 bulan itu mendapat sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai. Karnival berakhir pagi tadi dengan majlis penghargaan, penyampaian sijil dan hadiah yang berlangsung di Dewan Auditorium UNISA. Penyampaian sijil dan hadiah disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Imad bin Abdul Aziz bin Saad Al-Muhanna, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Karnival seumpamanya juga antara lain bertujuan bagi mempergiat penggunaan bahasa Arab di negara ini serta merealisasikan gagasan negara zikir. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama Jabatan Daerah Temburung, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri petang tadi meneruskan sesi muzakarah bersama penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung di daerah Temburung sebagai persediaan bagi pengendalian banjir penduduk dan perumahan PPP 2021. Sesi yang berlangsung di Dewan Muafakat Bangunan Jabatan-Jabatan Kerajaan Pekan Bangar itu bertujuan bagi memastikan pelaksanaan banci penduduk berjalan dengan lancar dan teratur. BPP 2021 merupakan banci ke-6 bagi negara Brunei Darussalam dan akan dikendalikan dalam 3 peringkat. Peringkat pertama ialah penyenaraian tempat kediaman mengikut kampung kawasan di setiap daerah di seluruh negara mulai 20 Januari 2021 hingga 21 Februari 2021. Peringkat kedua, pengendalian e-sensus mulai 20 April 2021 hingga 21 Jun 2021. Manakala peringkat ketiga adalah temuduga bersemuka mulai 20 Julai 2021 hingga 2 Ogos 2021. Antara yang hadir yang berhormat Abang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Abang Muhammad Amirul Hadi bin Haji Muhammad Tajuddin, Pemangku Pegawai Daerah Temburung.
Dunia keusahawanan bukan hanya bertujuan memajukan ekonomi keluarga dan negara, bahkan menjadi medan utama untuk menjadi seorang yang berdikari. Perkara tersebut didedahkan semasa majlis penutupan kursus asas muamalat dan keusahawanan bagi alumni Universiti Al-Azhar Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dan College University Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Di majlis tersebut, Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Unisa, menyampaikan sijil kepada 34 alumni daripada ketiga-tiga buah institusi yang menyertai kursus tersebut. Kursus selama 6 hari bermula pada 14 Disember lalu itu memberi pendedahan kepada para peserta mengenai perkembangan sektor-sektor kerajaan maupun swasta di negara ini yang menawarkan pelbagai program keusahawanan. Melalui kursus tersebut juga, para peserta dapat mengenal pasti kompetensi diri serta berusaha melakar idea untuk memulakan perniagaan. Majlis berlangsung di Dewan Ta'lim Kupu SB. 30 karton minuman keras pelbagai jenama ditemui disimpan dan ditutup dengan kain kanvas di bahagian belakang sebuah kenderaan pacuan 4 roda yang ditahan oleh pasukan polis Diraja Brunei di kawasan kilometer 16 Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Dapatan tersebut adalah hasil maklumat risikan yang dikongsikan dan tindakan segera dibuat oleh keanggotaan Balai Polis Bangar sehingga membawa kepada penahanan kenderaan berkenaan. Pemandu dan penumpang kenderaan terbabit dibawa ke Balai Polis Bangar dan hasil siasatan mendapati pemandu merupakan seorang lelaki warga negara tempatan berumur 37 tahun, manakala penumpang ialah seorang lelaki penduduk tetap berumur 43 tahun. Pemandu dan penumpang serta barang rampasan diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi penyiasatan lanjut. Juga bersempena Brunei December Festival 2020, program Jiwaku Seni Pertandingan Seni Grafiti diadakan. Aktiviti yang disertai oleh 10 penggiat seni grafiti tempatan itu diadakan petang tadi di Pribe. Jiwaku Seni merupakan salah satu platform untuk artis tempatan berkarya bagi membentuk sesuatu projek atau memberikan ruang kerjasama yang lebih berpotensi di masa akan datang. Pengumuman dan penyampaian hadiah pertandingan akan diadakan esok. Sebahagian jalan utama Mentiri akan ditutup sementara hari ini 19 Disember 2020 sehingga kerja-kerja pembaikan selesai. Penutupan sementara bermula 9 malam hingga 6 pagi hari berikutnya adalah bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan jalan dilaksanakan. Sementara itu, sebahagian jalan raya di kilometer 25 Bukit Puan Jalan Labi juga ditutup sementara selama 3 bulan untuk kerja-kerja pembaikan jalan. Penutupan jalan tersebut telah pun bermula pada 8 Disember lalu dan akan berlanjutan sehingga 7 Mac 2021. Ia adalah bagi membolehkan kerja-kerja seperti pengorekan jalan raya, membaiki struktur jalan raya dengan pemasangan geotekstil dan pembinaan papak konkrit dan seterusnya penurapan dengan aspal baru dilaksanakan. Sebarang aduan hubungi Jabatan Kerja Raya melalui talian Darussalam 123, live chat 8333-123, Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam atau email pro@pwd.gov.pn.